السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin, muka surat 41 baris 5 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kelimanya al-jahlul murakkab, dan iaitu bahawa jahil akan sebenarnya dan jahil akan dirinya jahil. Jadi kita masih sambung pada perbahasan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang terjerumus ke arah kefasikan, ke arah bid'ah, ke arah kesesatan, bahkan ke arah kekufuran. Maka dia sambung kata dia kelima al-jahlul murakkab. Kalau kitab Jawi itu sepatutnya ada alif lam lah pada murakkab tu. Al-jahlul murakkab atau bahasa Melayu kita sering didengar dengan jahil murakkab. Jahil murakkab itu salah satu daripada jahil. Kerana jahil ni ada dua pasien. Ada jahil murakkab, ada jahil basit. Okey, jahil ni ada dua. Jahil berkenaan dengan sesuatu, itu dia panggil jahil basit. Jahil selapih dia panggil. Kalau jahil kata dia tu jahil, jahil kata dia tu jahil, dia tak tahu bahawa dia tu tak tahu, itulah dia panggil sebagai jahil murakkab. Contohnya ialah kita tidak tahu kata Yuniza di Terengganu, contohlah. Kemudian orang bagi tahu kata Yuniza di Terengganu. Oh, Terengganu. Baru tahu tu. Jadi tadi itu dia panggil jahil basit, jahil selapih. Dan dia terima kata Yuniza ada di Terengganu bila orang sebut kata Yuniza di Terengganu. Itu jahil basit. Jahil murakkab pula contohnya orang khabar ke dia kata Yuniza ni di Terengganu. Lepas tu dia kata dah ke Terengganu, Kelantan. Sudah Kelantan. Dia mempertahankan benda yang salah. Itu dimaksud dia tak tahu kata dia tu tak tahu. Hak tu bahaya. Dia tak perasan kata dia ni tak tahu, dia berasa tahu. Tu jahil murakkab ni berasa tahu, padahal hakikat dia tak tahu. Jahil murakkab inilah menyebabkan seseorang ke arah kefasikan, seseorang ke arah kesesatan. Jadi kalau dari sudut fiqh pastilah. Contoh dia kata, contoh dia tak tahu hukum sembahyang, contohlah. Dia tak tahu hukum sembahyang dan dia tak tahu kata dia ni tak tahu hukum sembahyang. Contoh dia kata
Sembahyang fardu subuh tak wajib, sunat je. Dia i'tikad begitu sebab dia jahil. Jahil apa ni? Jahil murakkab. Iaitu apa? Dia tak tahu kata subuh ni wajib, sembahyang subuh wajib. Dan dia tak tahu kata dia ni tak tahu yang sembahyang subuh tu wajib. Dua kali tak tahu. Dua kali lapis. Maka orang yang dua kali lapis murakkab al-jahil ni, tak tahu ni, tu boleh bawa kepada kesesatan, boleh bawa kepada kefasikan. Okey. Dia pun terang, dan iaitu jahil murakkab, bahawa jahil akan sebenarnya. Sebenar ni benda yang betul. Benda yang betul dia tak tahu. Contoh Yuriza tadi tak? Yuriza dia terganu, itu hak sebenar. Okey, dia tak tahu. Dan jahil akan dirinya jahil. Dia tak tahu kata dia tak tahu. Itu dia panggil murakkab. Murakkab ni asal pada lapis. Bahasa Melayu kita panggil lapis lah. Jahil berlapis. Apa jahil berlapis? Jahil tak tahu satu, dan tak tahu kata dia ni tak tahu. Tu dia panggil jahil lapis. Dua lapisan. Satu lagi dia panggil, ada satu lagi jahil muka'ab. Jahil muka'ab ni ialah dia tu jahil. Pertama. Yang kedua, dia tak tahu kata dia jahil. Dua. Yang ketiga, dia kabur ke orang kata dia tu reti. Tu dia panggil jahil muka'ab. Jahil kuasa tiga. Tu tak ada ubat melainkan hidayah daripada Allah Ta'ala. Jahil murakkab pun tak ada ubat melainkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Kemudian kata musannif, keenangnya at-tamassuku fi aqaidil imani bimujarradi zawahiril kitab was sunnah. Berpegang pada i'tiqad iman, i'tiqad keyakinan, iman, dengan semata-mata zahir Al-Quran dan hadis. Zahir semata-mata dia pegang ayat Quran dan hadis dengan tiada lentangkan, dengan tiada disertai atas beberapa burhan aqliyah, burhan ataupun barahin. Kita jawi jatuh alif. Barahin, burhan-burhan, dalil-dalil aqliyah yang jenis bangsa akal, dan juga yang syar'iyah yang jenis syarak. Sekarang ni dalil dalam Islam kita ni banyaklah, banyak kategori. Dalil yang paling jelasnya ialah dalil yang terbahagi kepada dua. Pertamanya dalil syarak, yang kedua dalil akal. Dalil syarak itu ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dalil syarak. Al-Quran dan hadis, itu dia panggil dalil syarak. Yang kedua dia panggil dalil akal. Dalil akal ni yang kita sebut sebagai burhan, ataupun dia panggil dalil yang tafsili, dalil yang terperinci. Jikalau kata Allah Ta'ala itu tidak bersifat kudrat, maka Allah Ta'ala itu lemah. Jikalau Allah Ta'ala itu lemah, maka alam ini tidak ada. Itu contoh dia panggil dalil akal. Tu dalil akal tu. Jadi semua orang akan terima dalil akal, termasuk orang kafir. Orang kafir tak akan terima dalil syarak kerana dia tu kafir dah. Bagi Quran tak percaya, bagi hadis pun tak percaya. Jadi satu sahaja yang kita boleh untuk utarakan kepada dia, iaitu dalil akal. Yang mana kalau dalil akal ni dia sebut, dia faham, dia reti, faham. Cumanya kadang-kadang dia faham tapi diingkar juga. Macam zaman Nabi SAW, puak musyrikin Mekah suruh belah bulan. Bila suruh belah bulan, Nabi SAW belah bulan. Tiba-tiba dia kata Nabi SAW ni sihir pula. Nak buat macam mana? Benda jelas dah, sabit dengan qat'i dah, dalil akal. Bahkan ditunjuk secara zahir mata kepala pula. Bukan setakat dalil akal tu. Tu bukan dalil akal dah, tu dia panggil musyahadah, dapat dilihat dengan mata kepala. Pun diingkar juga. Apatah lagi yang tak nampak dengan mata kepala. Jadi sekarang ni, orang sekarang ni tak boleh tengok dah Nabi SAW.
tak boleh tengok dah kebenaran berdasarkan mukjizat kecuali Al-Quran. Sebab tu kita perlu kepada dalil akal untuk menyokong dalil syarak dalam berhujjah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dengan tiada lain. Okey. Kemudian sekarang ni puak yang seterusnya ialah orang yang berpegang pada zahir Al-Quran dan hadis. Apa masalahnya kalau pegang zahir Al-Quran dan hadis? Kan ada mazhab Zahiriyah. Dalam fiqh ada satu mazhab namanya mazhab Zahiriyah yang dikelola oleh Imam Daud Al-Zahiri rahimahullah ta'ala. Dan antara ulama lain dalam mazhab Al-Zahiri ialah Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Tu mazhab Al-Zahiri, Zahir ambil Quran dan hadis. Contoh mazhab dia kata sah buat Jumaat seorang ya. Sah mazhab dia. Mazhab dia kalau dia tinggal sembahyang tak perlu qada. Mazhab dia. Jadi mazhab dia yang bercanggah dengan jumhur, mazhab dia syadz dia panggil. Pendapat dia itu ganjil dan ganjal. Sebab apa? Sebab pelik daripada empat mazhab. Jadi empat mazhab ni digunakan dalam hukum syarak. Imam Bajuri rahimahullah sebut dalam kitab Tuhfatul Murid, kata dalam fiqh ni boleh taklid salah satu perempat ni saja. Tidak boleh taklid mazhab selain dari perempat ni. Kerana empat ni lah yang masyhur, empat ni lah yang terjaga sanadnya, empat ni lah yang terjaga segala dalil-dalil dan cara berhujahnya ketika mengeluarkan hukum. Selain daripada tu tidak dibenarkan. Yang apatah lagi syadz. Kalau tidak syadz tu boleh tahan lagi. Ni syadz. Syadz ni ganjil. Pendapat yang ganjil. Maka tu tidak boleh diamalkan. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, sekarang ni dalam bab dia ni berpegang kepada zahir Al-Quran dan hadis. Macam mana boleh jadi sesat? Iaitu dalil Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sekali dia cerita berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang boleh memberikan kekeliruan makna ini dan makna itu. Itu ayat mutasyabihat. Maka dia akan sebut contohnya Al-Quran sebut yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah. Zahir itu tangan Allah atas tangan mereka itu. Yadullahi fawqa aydihim. Zahir itu tangan Tuhan. Allah ada tangan. Jadi kalau dia pegang zahir makna tangan literal secara zahir, kata tangan sungguh, tanpa diselangi ataupun tanpa disertakan dengan dalil aqliyah, dalil akal untuk menyabitkan kata kaedah kata tangan secara zahir itu tak betul, maka dia telah silap faham dalam bab Quran yang boleh menjerumuskan dia ke arah kesesatan dari sudut akidah. Ini banyak yang berlaku. Dalam Quran sebut gini, pegang ginilah, dia tak tengok tafsir pula. Hadis pegang kata ginilah, dia tak tengok syarah tafsir. Syarah hadis ulama sebut apa? Ada dua kategori, ada salaf, ada khalaf dalam bab ayat mutasyabihat. Kalau salaf, dia menyabitkan itu ayat Quran, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian maknanya diserahkan kepada Allah. Itu dimaksudkan dengan tafwid. Yang ada dengar cakap tafwid kenapa tu? Tafwid tu ialah serah makna kepada Allah tanpa menafikan lafaz tersebut daripada Allah dan Rasul. Itu tafwid. Kalau seorang itu terjemahkan atau mentafsirkan, contohnya yadullah, yad itu dengan makna kudratullah, itu dia panggil sebagai takwil. Tu dia panggil takwil tu. Takwil tu kita pusing kata-kata dia tu kepada kata-kata yang layak dengan Allah Subhanahu taala. Tu dia panggil takwil. Jadi orang yang pegang pada zahir Al-Quran dan hadis tanpa kaedah-kaedah ilmu yang lain, khususnya dalam ilmu akidah, maka dia akan terjerumus ke arah kefasikan dalam bab berpegang dengan ayat-ayat yang memberi kesamaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh beri kesamaran dari sudut mana? Dari sudut serupa dengan makhluk. Itu yang kita nak tolak sehabis-habisnya.
Habis. Ketujuhnya, al-jahlu bil qawa'idil aqliyati allati hiya al-ilmu biwujubil wajibati wa jawazil jaizati wa istihalatul mustahilati wa istihalatil mustahilati wa bil lisanil arabiyyi alladhi huwa ilmul lughati wal i'rabi wal bina'i. Okey. Yang terakhir, benda-benda yang boleh menyebabkan seorang sesat juga ialah dan jahil dengan aqaid. Aqaid ni akidah. Oh, salah tu. Qawaid. Qawaid tu. Kalau dalam bahasa Arab tadi al-jahlu bil qawaidil aqliyah. Bukan aqaid. Aqaid itu akidah. Aqaid itu akidah. La'alla sawa ialah qawaid, kaedah. Gitu. Dalam bahasa Arab tadi disebut al-qawaid, bukan aqaid. Jadi qawaid ni maksud dia kaedah. Jadi orang yang sesat ni ialah orang yang jahil dengan kaedah yang akliyah, yang passion akal. Kaedah akal. Contoh kita kata, boleh tak kita terima kata satu benda tu tak bertempat? Boleh ke tak? Ada satu benda ni tapi tak bertempat. Benda barulah, makhluk. Boleh tak satu benda makhluk baru yang tak bertempat? Kita kata tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab benda tempat ni benda yang dilazimi oleh makhluk, dilazimi oleh jiring. Dah kita ni jiring ke tak? Kita ni jiring sebab kita boleh belah bahagi, kita boleh pusing, kita boleh dipotong, boleh dikerat, boleh dipotong dan sebagainya. Maka kita ni jiring. Maka bila jiring, berhajat kepada tempat. Jadi apakah yang tidak bertempat? Ialah sesuatu yang tidak berjiring. Itu saja, iaitu Allah Ta'ala. Lepas tu dia kata Allah Ta'ala tak bertempat. Ni ambil mana? Ambil kata dia bukan jiring. Kalau dia jiring, mesti bertempat. Cuba tanya siapa-siapa benda berjiring, makhluk ni ada ke tak yang tak bertempat? Kalau ada, bagi tahu benda apa. Nak tengok sekejap apa yang tak ada tempat. Semua akan bertempat kecuali Allah Ta'ala. Sebab Allah bukan jiring. Itu je kata kunci dia. Jadi kalau orang kata Allah bertempat sebab ayat Quran sekian-sekian, itulah yang keenam tadi, iaitu dia pegang zahir Quran hadis. Tu jadi jaga-jaga ni dalam bab etika ni. Kalau etika silap, kalau fasik, mayang jemaah kita ni habis bunuh, habis pahala. Sah mayang, pahala tak ada. Kerja sebulan, gaji tak ada. Gitu. Tu. Gaji punya, kerja punya payah ni. Berapa pagi masuk, 6 petang balik. Berapa jam tu kerja tu? Tiba-tiba tak ada gaji. Duduk rumah. Jadi kalau sembahyang jemaah, puasa sunat, zikir baca Quran, bagus dah. Tiba-tiba etika, akidah tak kena. Tak boleh. Tu. Yang mengetahui apa kaedah akal tu? Yang mengetahui dengan wujud ni mesti. Wujud ni maksud dia mestinya segala yang wajib. Dia wujud ni ialah hukum. Terjemah Melayunya mesti. Sembahyang ni mesti tak? Sembahyang ni mesti buat. Mesti buat tu apa maksud dia? Wajib lah. Tapi tu wajib syarak. Sekarang ni mesti pada akal terima. Dalam bahasa lain dia panggil wajib pada akal. Jadi contoh kita bagi tadi, ada tak satu benda yang tak boleh gerak dan tak boleh diam dalam satu masa? Boleh ke tak? Tu jawapannya tak boleh. Sebab apa tak boleh? Akal tak boleh terima kata satu benda tu tak gerak dan tak diam dalam masa yang sama. Tak boleh. Mesti terima salah satu, sama ada gerak ataupun diam. Mesti. Kata mesti tu wajib kan? Mesti salah satu. Tapi bila dah kata benda tersebut gerak, bila kata benda tersebut gerak, boleh tak dia diam? Boleh diam. Boleh itu harus. Tu bahasa Melayu kita. Kita cakapan seharian tu.
Mesti apa dia? Wajib pergi, tapi bukan wajib syarak lah. Wajib hak kita. Aku kena pergi, aku mesti pergi malam ni. Mesti pergi. Makna seolah-olah dia mewajibkan atas dia untuk pergi tu. Tapi bukan wajib syarak. Sebab bukan Allah Ta'ala suruh. Siapa yang suruh? Dia yang suruh. Dia panggil wajib dia atas dia. Dia yang rekod sendiri, dia yang wajibkan sendiri. Aku mesti pergi malam ni. Mesti pergi mana? Pergi masjid contohnya. Dia mewajibkan diri dia pergi masjid. Itu mesti. Allah Ta'ala mesti bersifat wujud. Mana apa? Iaitu pada akal kita tak terima kata Allah tidak bersifat wujud. Itu maksud dia. Itu wajib-wajib mesti tu. Wujud bahasa Arab, dalam bahasa Melayu mesti. Kalau Melayu kita terjemah dah. Apa maksud wujud? Mesti. Supaya orang kita ni tak rasa pecah kepala otak. Wujud datang apa pula? Wujud dengan wajib apa boleh berbezanya? Senang cerita, ulama sebut wujud itu mesti. Mesti itu hukum. Jadi ada tak benda yang mesti pada akal? Ada. Iaitu apa? Allah Ta'ala mesti bersifat. Allah Ta'ala mesti tidak bertempat. Itu semua benda wajib. Makhluk mesti bertempat. Makhluk mesti salah satu daripada gerak atau diam. Tak boleh sunyi daripada dua-duanya. Tak boleh dia tu gerak dan diam dalam masa yang sama. Tak boleh tu dia panggil istihalah. Mustahil dia panggil. Mustahil si siapa? Dari sudut akal kita tak boleh terima. Tak boleh terima tu mustahil. Boleh terima tu sama ada kepada wajib ataupun harus. Kalau mesti memang wajib mesti makhluk ini bergerak dan mesti makhluk ini bertempat. Mana wajib tu? Boleh makhluk ni bergerak dan diam. Harus. Boleh itu maksud harus. Itulah ulama Jawi kita terjemah. Kalau benda jaiz tu harus. Wujub tu mesti. Istihalah tu tidak. Gitu. Tu. Dan harus segala yang harus. Harus ni terjemah bahasa Arab, bahasa Melayunya boleh. Harus ni boleh. Contoh bumi, matahari, bulan, bintang. Boleh tak ada? Boleh. Boleh tak ada? Boleh juga. Tu maksud harus. Tu maksud jawaz. Harus. Boleh. Boleh tak Masjid Uniza ada? Boleh. Boleh tak Masjid Uniza tak ada? Boleh juga. Siapa yang kata boleh tak boleh tu? Sebab apa boleh tak boleh tu? Sebab Allah Ta'ala yang kuasa untuk mengekalkan dan meniadakan sesuatu. Lepas tu kita kata harus. Boleh ke tak Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada orang fasik itu pahala? Dari sudut boleh, bukan dari sudut berlaku ke tak? Dia kena beza antara boleh dengan berlaku. Boleh ni maksud dia harus. Boleh ke tak Allah Ta'ala beri pahala kepada orang fasik? Boleh, sebab Allah yang beri pahala. Berlaku ke tidak? Tak berlaku. Tu beza. Ulama bahas pula, boleh ke tak kita ni dapat melahirkan, seorang perempuan dapat melahirkan anak tanpa nikah, tanpa zina? Boleh tak? Boleh. Berlaku tak? Tak berlaku. Kecuali kepada Sayyidatina Maryam alaihassalam. Itu ialah. Tu beza boleh dengan berlaku. Jangan tukar habis. Boleh, tak boleh. Contoh dia kata Allah Ta'ala tak boleh beri pahala pada orang fasik. Bahaya cakap gitu. Tak boleh Allah Ta'ala beri pahala pada orang fasik. Seolah-olah kita cakap Allah Ta'ala tidak ada kemampuan, tidak ada kuasa untuk memberikan pahala kepada orang fasik. Tanpa sedar. Tu. Lepas tu ulama tekan sungguh kalau dalam bab hukum akal, supaya kita faham ni, kita tidak faham silap berkaitan Allah Ta'ala. Kalau kita kata Allah Ta'ala tidak boleh, mustahil pada akal Allah Ta'ala beri kepada dia, kepada orang fasik itu pahala, seolah-olah kita macam kata Allah Ta'ala tak mampu untuk mewujudkan pahala pada orang fasik. Itu berlaku tak begitu? Boleh jadi tak begitu? Boleh jadi orang faham itu.
Sebab tu kita kena faham dan beza antara benda yang boleh dan benda yang berlaku. Tak berlaku orang fasik dapat pahala, tapi boleh orang fasik dapat pahala. Boleh orang makan nasi 100 pinggang tapi tak kenyang. Boleh. Berlaku ke tidak? Boleh berlaku, boleh tak berlaku. Boleh jadi orang kenyang, boleh jadi tak kenyang juga, boleh. Sebab yang mengenyangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Boleh tak kita ni mari masjid dalam keadaan bukan. Boleh tak seseorang itu sembuh daripada penyakit tanpa makan ubat? Boleh tak? Boleh. Kalau makan ubat sembuh, boleh tak? Boleh. Tapi berlaku hak mana? Dua-dua boleh berlaku. Ada orang makan ubat sembuh, ada orang makan ubat tak sembuh. Tu kata boleh, tu kata harus. Tu. Dan mustahil, segala yang mustahil. Mustahil pula. Mustahil tu terjemahan dia ialah tidak boleh, tidak ada. Contohnya ialah apa? Benda mustahil? Isteri Tuhan. Mustahil. Sebab apa mustahil? Di kepala otak kita tak boleh terima kata isteri Tuhan ni ada isteri. Kenapa tidak boleh? Kerana kita akan faham kata bila ada isteri Tuhan, ada sekutu bagi Allah Ta'ala, sama-sama qadim. Ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi pula sifat melahirkan sifat ada isteri ni adalah sama dengan makhluk. Makhluk ni adalah isteri dia, tanpa manusia ataupun jin. Kalau binatang pun ada juga bini dia, cuma tak panggil lah bini akad nikah tu. Dia pakai sondai gitu ya. Dia panggil kalau lembu dengan lembu mengawan. Tu ya. Tak ada dia akad nikah ke apa, tak ada. Tak ada pejabat agama lembu, tak ada. Untuk akad nikah dia nikah dengan seorang lembu betina, tidak ada. Jadi hak tu dia panggil mustahil. Mustahil ni tak boleh. Tak boleh Allah Ta'ala ada kawan sama-sama buat alam. Tak boleh. Tak boleh tu sebab apa? Mari mana? Ada dua pula. Tamanya sama ada kita mikir dengan ada dalil ataupun tanpa dalil kita faham dah. Contoh tanpa dalil kita faham dah, 1 tambah 1 2. Perlu tak dalil Quran yang kata 1 tambah 1 2? Tak payah. Kalau perlu dalil Quran juga habis cerita kita. Tak ada modal. Ada tak kita perlu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 tambah 1 sama dengan 2? Tak perlu juga. Lepas tu sumber ilmu yang seterusnya ialah akal. Kata Syekh An-Nasafi dalam kitab Al-Aqaid An-Nasafiyah, iaitu sumber ilmu yang antara sumber ilmu yang mantap yang diterima diiktiraf oleh syarak ialah akal. Maka sekarang ni 1 tambah 1 sama dengan 2 sebab kita faham dengan akal tu ya. Perlu tak dia tu perlu pada dalil jalan kerja? Tak payah dah sebab faham selalu 1 tambah 1 2. Bagi orang cerdik lah. Kalau bagi orang yang lembab sikit mungkin bagi dia tak apa nak cakap mana, dia perlu kepada pemikiran, perlu kepada dalil ataupun perlu kepada penunjuk untuk faham kata 1 tambah 1 sama dengan 2. Hak tu tolak tepi lah. Allah Ta'ala wajib mesti. Mustahil ada 2. Betul tak? Betul. Mana dalil dia? Tu. Dalil berkaitan dengan Tuhan itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikuatkan pula dengan dalil akal. Itu cara nak bukti kata Allah Ta'ala esa, tidak ada sekutu bagi dia. Bukannya kita ni macam orang-orang Kristian yang terima sebulat-bulatnya. Tak. Trinity lah, 3 Tuhan. Macam mana 3 Tuhan tu? Tak payah mikir macam mana. Terima saja bulat-bulat. Dia gitu. Agama kita suruh untuk berfikir. Berapa kali Allah Ta'ala ulang dalam Quran, afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tanzurun. Tidakkah kalian fikir? Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian berfikir? Sama. Fikir, nazar dan sebagainya. Itu suruh untuk kita fikir. Kalau ada orang, ada puak yang
menentang ataupun menolak dalil akal, mudah yang kita cakap, dalam Quran tu ada berlambak dalil akal. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalaulah di langit ada satu Tuhan, di bumi ada satu Tuhan, niscaya rosak langit bumi. Kalau itu dari akal tu Allah Ta'ala guna. Bukan nak kata Allah Ta'ala ada akal ke tak, bukan nak kata suruh kita mikir, kata kena guna akal. Ada kalaunya kena guna akal. Kalau tak boleh guna akal, ulama fiqh tak boleh keluar hukum. Sebab apa? Sebab semua perkara hukum tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya, contohnya puasa. Mak bapak bila wajib untuk suruh puasa kepada anaknya yang berusia 7 tahun. Mana ambil dalih itu? Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Lepas tu ambil mana? Dia kias kepada hadis sembahyang, suruh sembahyang umur 7 tahun, kalau sampai 10 tak sembahyang hukum. Dia kias juga dalam bab puasa. Jadi dalam bab puasa tidak ada dalil. Tidak ada dalil dalam Quran dan hadis yang suruh untuk dia suruh anak dia tu puasa pada umur 7 tahun, tak ada. Tapi guna kias. Guna kias sama macam sembahyang, dua-dua tu ibadat belaka. Jadi adakah semua hukum tu perlu Quran dan sunnah tanpa guna akal? Tak boleh. Mesti ada akal. Begitu juga nak tafsir Quran. Tafsir Quran ada macam-macam. Tafsir Quran bil ma'thur, tafsir Quran bil ra'yi. Ada dua tafsir. Paling kurang ada banyak lagi. Tu antara dia lah. Tafsir bil ma'thur ni dia panggil tafsir yang mentafsirkan Quran dengan Quran. Tafsirkan nas dengan nas, hadis dengan hadis, Quran dengan hadis, hadis dengan Quran. Tu contoh dia. Tu tafsir bil ma'thur. Contoh kitab tafsir Ibnu Katsir tu antara tafsir bil ma'thur. Dia tafsir ayat Quran dengan Quran dan hadis. Ada satu lagi dia panggil tafsir ar-ra'yi. Tafsir bil ra'yi ni ialah tafsir yang guna kefahaman ulama tersebut tapi berdasarkan apa yang ilmu yang dia ada lah. Bukan main khatam saja. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala sebut orang nak tafsir Quran ni paling kurang ada 15 jenis ilmu dia alih. Ada banyak lah, 15 jenis ilmu baru boleh tafsir Quran. Jadi kalau nak kata dia tafsir bil ra'yi ni maksudnya tafsir ikut kepala otak, tak boleh juga. Kepala otak memang guna kepala otak, tapi kepala otak yang telah disaring dengan ilmu yang ada padanya, ilmu akidah, tasawuf, fiqh, nahwu, sarah, bayan, batin, istiqaq, wada', macam-macam. Sampai 15 tu baru boleh tafsir Quran. Alih 15 tu. Bukan belajar saja. Belajar-belajar tak faham, itu tafsir tak kena. Tu. Zaman sekarang orang banyak guna dari Quran tafsir ikut kepala otak. Dia tak guna tafsir Quran bil ra'yi ke, tafsir dengan tafsir dengan Quran yang ulama buat, tak ada. Ataupun dia guna tafsir Quran silap faham konteks pula. Ulama nak sebutkan pasal A, dia faham B. Habis cerita. Jadi benda-benda tersebut boleh menyebabkan seseorang kalau silap faham, tambah-tambah berakidah, boleh menyeleweng dan sesat, fasik, ahli bid'ah. Begitu. Dan dengan bahasa Arab dan dengan bahasa Arab yang iaitu bahasa Arab tu ilmu lughah ni ilmu bahasa lah, dan i'rab dan bayan. Hak tu nama-nama bagi ilmu bahasa Arab. Mana orang nak faham Al-Quran bukan setakat kena tahu kaedah akal yang disebut tadi, bahkan kena tahu juga ilmu bahasa Arab. Contoh perkataan istawa yang dalam Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau buka kamus, istawa ni banyak makna. Istawa ni banyak makna. Jadi manakah makna yang disebutkan pada istawa tu? Sebab kalau nak kata makna yang zahirnya duduk, hak tu tak layak di Tuhan. Kerana duduk itu
ada kaifiat, ada macam mana, ada bagaimana. Maka unsur-unsur kaifiat bagaimana ni tak boleh kita sabit pada Allah Ta'ala, sebab dia makhluk. Bagaimana ni makhluk. Passion berkaifiat ni makhluk. Contoh duduk sila tu kaifiat. Bila kata Allah duduk atas arah dalam kepala otak kita, mesti akan faham duduk macam mana. Mesti akan tertanya. Kalau kita kata Allah duduk atas arah, jangan duk fikir duduk macam mana. Hak tu ahli pasapah saja. Maknanya dia macam Kristian. Pemikiran begitu macam Kristian. Sebab Kristian kata Trinity, 3 Tuhan tu, tanpa dia suruh fikir, tanpa dia suruh cari sebab apa 3. Ya. Tak sama gitu. Jadi itu bercanggah dengan konsep akidah dalam Islam yang perlu berhujah dan dalil pada setiap kenyataan dalam pegangan akidah. Batu Asy'ariyah Maturidiyah yang merupakan mazhab majoriti dalam tanah Melayu kita ni, Malaysia kita ni, Terengganu kita ni, kerana dia kaedah akidah dia sudah mantap. Boleh elok daripada puak-puak sesat, boleh elok daripada puak-puak pasapah, boleh elok daripada puak-puak yang selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di penting berkaitan dengan akidah. Tambah sekarang ni media sosial ni memang sosial. Sebab apa? Macam-macam benda ada. Tambah-tambah dalam bab akidah yang menyesatkan, ada yang hina Nabi, ada yang hina Allah Ta'ala, ada yang hina Quran, ada. Tanpa sedar perbuatan tersebut boleh itu kufur. Tu habis. Maka adalah tiap-tiap suatu daripada 7 tu menjadikan kufur mujma'. Mujma' ni ijma' ulama. Kufur tak ada khilaf. Jahil murakkab, contoh jahil murakkab, orang Majusi. Dia kata Tuhan ni 2. Satu Tuhan cahaya, satu Tuhan gelap. Tuhan cahaya tu Allah Ta'ala, Tuhan gelap tu iblis. Jahil murakkab. Tak tahu, kata dia tu tak tahu. Satu. Contoh lagi, orang yang taklid, yang merosakkan akidah. Taklid yang tak jazam, taklid yang tak kemah. Si fulan seorang ni, mamak ni ngajar kata Allah ada, dia pegang kata Allah ada. Minggu depan dia kata pula Allah tak ada, dia pegang juga Allah tak ada. Jadi dia goyah. Pegangan dia tidak stabil. Pegangan dia ada perubahan, semua ikut dia. Maka itu tak ada khilaf kafir. Jadi semua 7 ni dia kata ijma' ulama kafir. Dan yang menjadikan bid'ah dalam i'tikad. Bid'ah ni benda yang Nabi dan sahabat tak pernah buat. Memang betul Nabi SAW tidak pernah beriktikad kata Tuhan tu 2, tak ada. Sahabat Nabi pun tak ada. Ini 7 perkara tersebut membatalkan akidah dia dengan ijma' para ulama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.